makhluk yang semata-mata diciptakan oleh Allah untuk melakukan ketaatan semata-mata. Kita kata memang tabiat dia malaikat ni, tabiat dia memang taat dah. Mereka tidak memiliki hawa nafsu seperti kita. Mereka tidak menghadapi hasutan syaitan ataupun nafsu. Adapun kita manusia nak mengerjakan taat, kena berperang dengan nafsu, berlawan dengan syaitan, nak kena lari daripada dunia, nak kena uzlah daripada makhluk, baru boleh buat ibadat, baru boleh buat taat. Adapun malaikat dah, malaikat dah, dia semata-mata taat kepada Allah. Ada berapa banyak malaikat ni? Tu ada bawah. Lagi suci mereka itu. Mana wajib i'tikad begitulah. Jangan pula ada yang mengiktikad malaikat ni ada buat dosa. Jangan salahlah akidah tu. Kalau ada di kalangan manusia ataupun mana-mana orang, dia beriktikad malaikat ni ada juga buat silap, ada juga buat maksiat, maka salahlah pegangan dia. Yang sebetulnya malaikat tidak mengerjakan sebarang jenis maksiat. Lagi pula suci mereka itu malaikat suci daripada segala sifat manusia. Tidak ada sifat manusia pada mereka malaikat. Makan, minum, mengantuk, lapar, penat, letih, jemu, menyampah, meluat, menyirap. Tak ada. Kita ni nak buat ibadat kadang rasa menyirap ni. Nak semayang rasa menyirap. Nak semayang. Nak mengaji menyirap je nak mengaji. Malaikat dah. Dia tak bersifat seperti manusia. Ada jemu, ada letih, ada penat. Dia semata-mata taat sepanjang-panjang waktu kepada Allah. Sebab itulah manusia ni, hamba manusia yang nama manusia ni, apabila mereka berjaya melakukan ketaatan kepada Allah, nak solat contohnya, dia berperang dengan nafsu, berperang dengan syaitan, dengan dunia, dengan makhluk, sehingga dia boleh melakukan ketaatan, maka pada waktu dan ketika itu kedudukannya lebih mulia daripada malaikat lagi. Kedudukan dia lebih mulia daripada malaikat lagi pada waktu tu. Sebab apa? Sebab kita manusia ni sukar nak buat ibadat, nak kena berperang dulu, banyak halangan, banyak gangguan, baru boleh beribadat. Malaikat dah, malaikat tak ada nak lawan dengan nafsu, lawan dengan syaitan, lawan dengan makhluk, tak ada. Tapi kita kena lawan. Kena lawan, kena berperang, kena mujahadah. Baru hasil taat. Daripada mujahadah itulah Allah menaikkan darjat hamba tadi. Makin hebat mujahadahnya, makin hebat peperangan dia, makin banyak benteng-benteng, gunung ganang, bukit bukau yang dia hadapi, lalui untuk menghasilkan taat tadi, makin besarlah pahala yang diperoleh. Ni tadi nak datang surau ni ada berlawan tak? Ada? Tak ada? Malaikat ke apa? Mestilah dia berlawan. Macam malas tu. Dia lah tu. Nafsu lah tu. Kalau cuti kan baik lah ni. Tu dia lah tu. Bisikan dia lepas tu dunia pula ada benda-benda yang seronok kena tinggalkan. Rasa macam nak berehat-rehat lah, nak seronok-seronok lah, duduk rumah tengok TV ke. Siang tadi dah penat kerja, yang perempuan dah penat buat kerja rumah daripada pagi sampai ke petang pula, nak kena malam nak pergi surau pula. Tu benda-benda tu. Kena perang, kena lawan tu, barulah boleh melakukan ibadat. Tu tak jumpa makhluk lagi, baru dah keluar sandang beg, pegang telekung tu sampai kat simpang tu. Kau nak ke mana tu? Surau. Melasnya singa-singa dulu, sembang-sembang dulu. Besok boleh. Ustaz tu muda lagi, lambat mati lagi, lain kali boleh pergi. Kita pun ya tak iya juga.
Lagipun kelas kat sini bukan sebulan sekali, tiap-tiap minggu. Apa salah sekali? Tu. Nak kena perang ni. Nak kena perang. Macam tu lah. Sebab tu pada waktu ketika itu, hamba tadi yang bermujahadah berperang dengan macam-macam tadi diberi pahala yang sangat banyak daripada Allah. Tu. Dinaikkan darjahnya, kedudukannya lebih mulia daripada malaikat lagi. Sebab malaikat tak berperang nak buat ibadat. Dia memang taat, semata-mata taat. Kita dah, iman kita ni ada naik, ada turun, kadang kuat, kadang lemah. Macam tu lah. Dan mereka itu jadi dia tak ada macam sifat manusia lapar. Malaikat tak lapar, malaikat tak mengantuk, malaikat tak penat, malaikat tak letih. Ada malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan daripada awal kejadiannya sampai kiamat besok duk qiyam diri. Qiyam. Ada malaikat yang Allah ciptakan sejak mula diciptakan Allah perintah dia rukuk tak bangkit-bangkit. Daripada sejak mula dijadikan sampai kiamat besok. Ada yang sujud, ada yang bertasbih sepanjang-panjang waktu. Tak berhenti-henti, tak penat, tak lelah, tak jemu. Kita letih tak? Baru selawat 10 kali, letih dah. Baru istighfar 3 kali, penat dah. Besok dah tak buat. Bulan depan baru buat. Malaikat dah. Mereka itu amat banyak, sangat-sangat amat banyak, terlalu banyak. Tiada mengetahui dengan bilangan mereka itu malaikat tadi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah saja yang mengetahui hakikat jumlah bilangan para malaikat tadi. Kenapa pula Allah saja yang tahu? Kerana Allah yang menjadikan tiap-tiap satu malaikat tadi. Sebanyak-banyak butiran pasir di atas alam dunia ini, banyak lagi malaikat. Banyak lagi malaikat. Di langit sana tu. Baitul Izzah sana tu. Merupakan Kaabah untuk malaikat tawaf. Setiap hari sejak mula diciptakan 60,000 malaikat duk tawaf. Tiap waktu sejak mula diciptakan malaikat duk tawaf 60,000. Tawaf habis, masuk 60,000 yang lain pula. Habis yang tu pula ganti 60,000 lagi. Habis tu ganti 60,000 lagi. Sampailah sekarang tak sudah. Bukan yang tawaf tadi malaikat yang sama dah. Malaikat lain lah. Agak-agak berapa banyak? Tak terhitung banyaknya malaikat. Amat banyak. Tapi Allah mengetahui berapa banyak malaikat. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan malaikat begitu punya banyak? Ada yang bertugas membawa wahyu, ada yang bertugas menguruskan masalah rezeki, ada yang bertugas menguruskan masalah hujan dan sebagainya. Ada yang mengazab, ada yang menjaga syurga, ada yang menjaga neraka, ada yang menyoal orang yang dah mati, ada yang bertugas mencatat amalan. Adakah nak menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala tu lemah, berhajat, berkehendak, bergantung kepada makhluk yang namanya malaikat untuk memudahkan urusan Allah? Jawabnya tidak sekali-kali. Ada orang kata, kenapa kalau Allah tu hebat sangat, kenapa nak jadikan malaikat? Ada yang tugas cabut nyawa lah, ada yang inilah, ada yang itulah. Kenapa duk jadikan malaikat tu banyak-banyak? Maknanya Allah tak hebat lah. Jangan salah faham. Allah tidak berkehendak, tak berhajat kepada makhluk yang diciptakan. Maha suci Allah daripada berkehendak, berhajat kepada malaikat untuk memudahkan pentadbiran Allah. Dah tu kenapa Allah jadikan tu banyak malaikat tu yang hebat-hebat. Tak lain dan tak bukan, di antaranya nak menzahirkan betapa hebatnya kekuasaan Allah, betapa hebatnya kerajaan Allah. Kalau manusia ni duk bangga dengan ramai pengikut, betul? Bukankah ramai pengikut tu satu kebanggaan? Betul?
maka Allah Ta'ala nak menunjukkan kehebatan, kebesaran, kekuasaan Allah yang memiliki makhluk yang namanya malaikat ni, yang kejadiannya mulia, kemudian kejadian mereka hebat, kuat, tapi takut kepada Allah, taat kepada Allah, tak berani dengan Allah. Meskipun kejadian dia lebih hebat nak banding dengan kita manusia, tapi mereka takut dengan Allah, gerun dengan Allah, malu dengan Allah. Sedangkan kita ni yang jadi daripada benda hina, daripada tanah asalnya ataupun daripada air mani, belagak sombong dengan Allah. Belagak sombong dengan Allah. Ada yang cabar Allah dan macam-macam lagi. Wal'iyadzubillah min zalik. Jadi Allah nak menzahirkan kehebatan kerajaan Allah. Nanti di hari kiamat, waktu manusia itu berkumpul di padang mahsyar, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat ni memagari, mengelilingi padang mahsyar tu. Pada waktu tu nantilah dapat disaksikan betapa hebatnya kerajaan Allah tu. Kalau sekarang kita bangga sombong dengan Allah sebab ramai pengikut, sombong dengan Allah sebab ada kerajaan, ada ramai pengikut, saksikan kehebatan kerajaan Allah yang terdiri daripada para malaikat yang suci daripada dosa, yang mulia kejadiannya, yang jumlahnya sangat banyak. Tiada mengetahui bilangan mereka itu melainkan Allah, dan bahawasanya kepala-kepala mereka itu, yakni ketua-ketua mereka itu, malaikat itu ada 4. Wajib yakin, wajib percaya. Jangan ragu-ragu dah. Wajib yakin. Iaitu mana ada 4 ketua ni. Yang pertamanya Jibril alaihi salatu wasallam, tu paling besar sekali dah. Pangkat dia sultan. Sultan malaikat, raja malaikat. Malaikat Jibril. Jibril ni dia boleh menyerupai. Dia boleh menyerupai. Subhanallah. Dan malaikat Mikail, dan malaikat Israfil, dan malaikat Izrail. Kalau Mikail, tugasnya apa Allah bagi? Kalau Jibril, membawa wahyu di antaranya, ataupun menurunkan azab contohnya. Dan malaikat Mikail, apa tugas dia? Meniup sangkakala nanti. Bila Allah perintahkan malaikat Mikail ni meniupkan serunai sangkakala tu, maka hancur leburlah langit bumi ni, bergulunglah segala langit dan bumi, berterbanganlah segala bukit bukau, gunung ganang seperti debu. Gunung ganang tu terbang macam debu. Tahu debu terbang macam mana? Macam itulah gunung ganang bila berlakunya hari kiamat besok. Bila ditiupkan sangkakala itu tadi, yang pertama habis semua, mati semua. Dan bila Allah perintahkan malaikat Mikail meniupkan kembali kali kedua serunai sangkakalanya, maka hidup semula. Macam cendawan tumbuh selepas hujan, bangkit daripada kubur masing-masing. Tu kelakuan, keadaan, kejadian hari kiamat besok. Dan malaikat Israfil menguruskan apa ni? Menguruskan perjalanan angin, hujan, rezeki. Dan malaikat Izrail duk sentap nyawa-nyawa kita besok ni. Malaikat Izrail ni tugas dia mencabut nyawa. Mencabut nyawa. Allah bagi tugasan pada malaikat Izrail. Tidak ada sifat belas kasihan dalam diri malaikat Izrail ni. Dia tak peduli. Dia tak ada bagi muka langsung. Sebab tu Allah letakkan tugas cabut nyawa ni pada dia. Sebab dia ada sifatnya tu. Dia tak peduli siapa kita. Dah makan ke belum? Dah kahwin ke belum? Dah beranak ke belum? Projek dah lulus ke belum? Dia tak peduli. Dah taubat ke belum? Dah minta maaf ke belum? Dah maafkan orang lain ke belum?
Dah sembahyang ke belum? Dah tutup aurat ke belum? Dia tak peduli. Bila sampai je perintah Allah suruh sentap nyawa, sentap terus. Yang bawa motor mati tengah bawa motor. Yang bawa kereta mati tengah bawa kereta. Yang main TikTok mati tengah main TikTok. Yang tengah tengok cerita Korea mati tengah tengok cerita Korea. Yang tengah tengok Bollywood mati sedang tengok Bollywood. Lah. Ingat dia nak tunggu sampai Bollywood habis baru dia nak cabut nyawa kita. Kesian orang ni. Tengah nangis-nangis, kesat-kesat mata menangis-nangis siap kotak tisu ni. Biarlah dia menangis puas-puas dulu. Ni pun episod 39, episod akhir. Biarlah dia tengok sampai habis. Lepas tu kan barulah aku sentap nyawanya. Dah, dia tak peduli. Dia tak peduli. Tu yang kita dengar orang mati dalam bilik air, mati tengah mandi, mati tengah qada hajat, mati tengah menyanyi, mati tengah berjoget, mati tengah berzina, mati tengah minum arak. Dia tak nanti kita bertaubat. Malaikat Israel ni dia tak tunggu kita taubat baru dia datang. Kita kena bertaubat cepat-cepat sebelum dia datang. Dia tak tunggu kita taubat baru dia datang. Kita kena bertaubat cepat-cepat, berhijrah cepat-cepat, baiki amalan kita, baiki hati kita cepat-cepat sebelum dia sampai. Sebab kalau dia sampai dia tak patah balik dah. Ni malaikat Israel kalau dia datang dia tak patah dah. Dia terus jalankan tugas dia, sentap nyawa kita. Nauzubillah. Moga Allah permudahkan urusan kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Semua orang akan hadapi saat sakaratul maut. Semua orang akan merasai yang namanya mati itu. Mati itu ada rasa. Mati itu ada rasa. Jadi semua orang akan rasa yang namanya mati. Nabi kata ibaratnya seperti apa? Roh tu nak keluar. Diumpamakan seperti kain sutera yang tersangkut di pohon yang berduri. Kain sutera kan kain yang lembut, sangat lembut. Kemudian tersangkut di pohon yang berduri. Tarik kain tu. Tarik kain sutera tu. Mengikut dengan pokok-pokok sekali. Kalau tak pun koyak gabak kain tu tadi. Itulah gambaran waktu roh keluar daripada badan kita besok. Sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Nabi pun merasai, kita lebih-lebih lagi lah. Nabi minta, ya Allah, kalau beginilah dahsyatnya rasa mati, Kau himpunkanlah segala kesakitan kematian umat pada aku, ya Allah, biar aku tanggung seorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita semua. Rasul kata apa, kalau macam ni lah sakitnya, dahsyatnya mati, macam mana umat dia nak tanggung? Minta pada Allah tapi Allah tak izinkan, Allah tak kabulkan. Nabi minta, ya Allah, kalau beginilah sakitnya mati, ya Allah, himpunkanlah segala kesakitan umat ni nak mati ni, himpunkan, biar aku yang tanggung seorang, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Punya hebatnya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta Nabi kepada kita. Apa balasan kita? Nabi tak sanggup, Nabi tak sampai hati. Nabi sangat-sangat sayang umat dia. Sangat-sangat sayang umat dia. Sampai nak mati pun teringat lagi umat dia. Dia tak tanya keluarga dia, dia tak tanya bini dia, dia tak tanya sahabat dia. Jadi apa balasan kita pada agama? Asbab Nabi tadi, kita dapat menikmati iman, dapat menikmati Islam. Mak ayah kita beriman Islam. Apa balasan kita? Macam mana kita nak membalas kasih cinta Nabi kepada kita tu? Tak lain dan tak bukan menjadi hamba yang bertakwa. Sebab tu apabila kita melakukan ketaatan, itu adalah suatu perbuatan yang menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kita mengambil sifat memaafkan orang lain. Ini di antara perbuatan yang menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sanggup memaafkan dosa orang lain, tak peduli siapa pun,
sesungguhnya dia telah menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi seronok dengan dia. Nabi gembira, maknanya dia dah buat hati Nabi gembira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat kasih kepada kita. Jadi apa balasan kita? Hendaklah kita banyak-banyak bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah merezekikan kita dapat bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam mimpi. Biarlah sekali pun tak apalah seumur hidup sebelum nyawa kita diambil oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kena usahalah banyak-banyakkan solawat. Mudah-mudahan Allah rezekikan. Allah nak rezekikan mimpi bertemu Rasulullah SAW ni bukan syarat orang baik, bukan syarat orang soleh. Ada je ahli-ahli maksiat yang Allah rezekikan. Sebagai asbab Allah Ta'ala nak tarik dia jadi baik. Kita kena banyak solawat. Tak kisahlah apa jenis solawat, kena selalu baca. InsyaAllah. Kemudian tu, kalau dah Nabi pun begitu rasa sakaratul maut, kita apa tak lagi. Dahlah kita ni pendosa, banyak maksiat yang Allah suruh kita tak buat. Kalau buat pun tak ikhlas. Macam mana nak menghadapi mati tu? Lepas tu pula berlazat-lazat dengan dunia pula. Orang yang menikmati kelazatan dunia, makin hebat kelazatan yang dikecapi, makin dahsyatlah kematian dia. Dan setengah daripada mereka itu hamalatul arsy. Siapa dia ni? Artinya beberapa malaikat yang menanggung arsyir Rahman. Arasy Allah tu lah, atas langit sana lah. Arasy. Makhluk yang paling besar sekali. Tak ada dah makhluk yang terlebih besar daripada arasy. Syurga semua duduk di bawah arsyillah. Jadi makhluk yang paling besar jadi arsyillah. Jadi ada malaikat yang Allah tugaskan supaya menanggung arasy ni, untuk junjung arasy ni. Dan mereka itu malaikat yang menanggung arsyir Rahman ni. Inilah arwah yang duduk langit tau. Ni dah puak-puak tu duduk cahaya Tuhan duduk atas tu. Na'udzubillah min zalik. Bahaya tuan-tuan fahaman tu. Jangan ikut. Hati-hati. Ngaji yang akidah kita ahli sunnah wal jamaah ni, ngaji betul-betul, fahamkan betul-betul. Jangan tertipu, terpedaya, terikut, terpengaruh dengan fahaman-fahaman ni yang beriktikad Allah ada tempat ni, duduk atas, duduk bawah, kiri kanan, depan belakang, turun naik ni. Na'udzubillah min zalik. Ngaji sifat 20 ni. Ngaji betul-betul sifat 20 ni. Ajak anak bini kita ngaji, kawan-kawan kita ngaji sifat 20 ni. Berpegang betul-betul dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Sebab mereka pun mendakwa, mereka pun mengaku mereka ahli sunnah. Mereka bukan ahli sunnah, mereka ahli punah ghanah. Mereka ahli punah ghanah. Mengajak orang menyerupakan Allah dengan sesuatu. Na'udzubillah. Jauhkan fahaman tu. Ngaji sifat 20 ni. Kemudian dan mereka itu sekarang ini 4 malaikat, dan pada hari kiamat besok ada 8 malaikat, tambah lagi 4 malaikat duk junjung, duk tanggung arsyir Rahman ni lah. Arsyir Rahman punyalah luas, punyalah besar arasy ni. Di hari kiamat besok ada juga, di padang mahsyar besok ada di kalangan manusia yang tak dapat duduk berteduh di bawah bayang dia. Punya besarnya maknanya arasy ni, punya besarnya, ada ramai manusia yang tak dapat duduk berteduh di bawah bayang dia, melainkan ada beberapa golongan sahaja yang Allah akan beri peluang duduk berteduh di bawah bayang arsyillah ni, sehingga mereka tidak merasakan keperitan yang sangat dahsyat, kepanasan matahari pada hari itu. Dia tak rasa sebab diteduhkan oleh Allah, asbab kelebihan amal yang dilakukan. Nabi dah bagi tahu, Nabi dah pecah lubang, Nabi dah bagi dah.
Nabi dah pecah lubang dah. Siapa dia golongan-golongan ni yang duduk di bawah bayang arasy ni? Saya tak ingat semua, tapi ada nak ingat sikit. Di antaranya pemerintah yang bertakwa, yang adil, raja yang takut kepada Allah, raja yang adil, memerintah mengikut hukum hakam Allah. Dia besok di antara orang yang duduk berteduh di bawah bayang arsyillah. Selain daripada itu, orang yang bertemu berpisah kerana Allah, orang yang berkawan berkenalan kerana Allah, kerana agama. Apa pengisian dia? Orang yang kalau betul-betul berkawan kerana Allah, kerana Rasul ni, apa pengisian dia? Nasihat, ingat mengingati, tegur menegur, saling memperbaiki, saling berkongsi ilmu yang bermanfaat. Itulah pengisian orang yang betul-betul berkawan kerana Allah. Bukan pakat-pakat ajak buat dosa, buat maksiat dah. Ta'awanu, saling tolong menolong untuk takut kepada Allah. Dia lupa kita ingatkan, kita lupa dia ingatkan, kita salah dia tegur, dia salah kita tegur. Mengajak beribadat kepada Allah. Begitu. Itulah pengisian orang yang betul-betul berkawan kerana Allah. Maka golongan ni yang berkawan kerana Allah ni juga di antara golongan yang akan diteduhkan oleh Allah besok di bawah bayang arsyillah. Maka kita boleh ambil peluang ni. Usahalah. Sekarang ni boleh. Betulkanlah niat kita dalam berkawan tadi. Betulkan niat kita. Betulkan niat kita, sebab ada kelebihan tu Nabi dah bagi tahu dah. Di antara golongan yang dapat, yang Allah teduhkan besok di bawah bayang arsyillah ni adalah orang yang bertemu berpisah kerana Allah, orang yang berkawan kerana Allah. Maka letakkan diri kita kat situ. Bukan berkawan kerana ada kepentingan dunia, bukan berkawan berkenalan kerana ada kepentingan dunia dah. Dia berkawan berkenalan kerana ada kepentingan akhirat. Kerana Allah, kerana nak sama-sama menuntut ilmu, sama-sama nak bermujahadah, saling-saling sama-sama nak berhijrah. Betulkan niat kita. Sama-sama nak mengaji. Siapa lagi? Orang yang duduk menyendiri, mengenang segala dosa-dosa dan kesilapan dan kesalahannya dengan Allah, lalu mengalir air mata penyesalan dia. Tak ada seorang pun tahu dia buat macam tu. Orang tak nampak, orang tak tahu. Dia seorang-seorang di antara dia dengan Allah saja. Dia duduk, dia merenung dosa dia, maksiat dia, keterlanjuran dia, lalu dia menyesal. Mengalir air mata penyesalan dia. Itu juga kata Nabi SAW, di antara orang yang akan diteduhkan oleh Allah di bawah bayang arsyillah. Pun boleh diusahakan. Boleh diusahakan. Sebab tu ada masa kita kena menyendiri untuk kita dengan Allah. Untuk kita dengan Allah saja. Bini tak, laki pun tak, anak-anak pun tak, kawan-kawan pun tak. Kita dengan Allah aja masa tu. Sebab kita nak berbisik-bisik, nak mengadu, nak merayu, nak meluahkan perasaan kita. Tu dia, bermunajat dengan Allah, bermunajat dengan Allah, bermuraqabah dengan Allah, merintih-rintih dengan Allah, mengadu, seperti anak kecil kepada ibu dia. Ibu cerita, kalau anak kecil dengan mak dia, mak sakit, mak lapar, mak ini, mak itu, mak macam itulah ibaratnya hamba tadi tu. Dia berkasih-kasih dengan Allah. Dia mengadu-ngadu dengan Tuhan dia. Ya Allah, aku ni lemah, aku ni banyak dosa, ya Allah. Aku ni berat nak taubat, hati aku kotor, aku ni bukan hamba yang baik, aku jahat, ya Allah. Aku salah guna nikmat banyak, ya Allah. Sedangkan kau selalu duk tolong aku. Tak pernah kau tak buat baik pada aku, tapi aku balas dengan kejahatan. Jahatnya aku, ya Allah. Bodohnya ya aku. Seolah-olah aku ni tak berakal, ya Allah. Ampunkanlah dosaku.
Aku minta maaf ya Allah. Berilah taufik. Bagilah pertolongan aku nak berubah jadi orang baik. Aku tak nak mati macam ni. Ngadu lah, rayu semua, cerita kan. Ceritakan semua. Aku lemah ya Allah. Aku malas nak beribadat. Aku tak kuat nak lawan nafsu aku. Aku selalu ikut hawa nafsu. Aku jadi hamba nafsu ya Allah. Kadang-kadang aku jadi hamba setan ya Allah. Tolong selamatkan aku. Aku tak kuat ya Allah. Tolonglah. Allah suka dengan hamba yang macam ni. Allah redha, sangat-sangat redha dengan hamba yang jenis macam ni. Meskipun dia melakukan maksiat, tapi dia selalu menghadap Allah, mengadu, merayu, menzahirkan sifat kehambaan dia, menzahirkan sifat berhajatnya dengan Allah, menzahirkan sifat kehinaan dia dengan Allah. Allah sangat redha dengan hamba yang macam ni. Dia mengadu, dia cerita terang-terang habis, dia cerita habis. Aku ni mata suka tengok maksiat ya Allah. Tolonglah. Aku tak kuat ya Allah. Aku tak kuat. Aku tak boleh tinggalkan dosa-dosa ni, melainkan Kau je yang boleh tolong aku ya Allah. Tolonglah ya Allah. Aku nak jadi macam orang tu ya Allah. Aku nak jadi macam orang tu. Hatinya baik, amalnya soleh, mulutnya baik, lidahnya baik. Aku nak jadi macam tu ya Allah. Tolonglah. Jadikanlah aku macam tu ya Allah sebelum aku mati. Tolonglah ya Allah. Selamatkanlah aku ya Allah. Minta sungguh-sungguh. Kerana Allah saja yang lebih mengerti dan memahami kita sampai ke sanubari kita. Sampai ke sanubari kita diketahui, difahami oleh Allah. Kita kalau cerita dengan orang, merayu dengan orang, dia habis-habis ha je. Dia tak faham macam mana pedih peritnya hati kita, dia tak faham, tak sampai ke situ. Tapi Allah sangat-sangat sangat-sangat memahami. Sebab itulah ngadulah dengan dia. Dia memiliki segala-galanya. Minta tolongan dia. Sebab dia yang maha berkuasa. Dia yang maha memberi. Dia saja yang boleh memberi kesan baik dan kesan buruk. Tak ada dah yang lain. Minta, ceritakan pada Allah apa maksiat kita. Jujur, ya Allah aku ni. Sebab tu waktu macam ni jangan ada orang lain. Waktu ni jangan ada orang lain. Sebab takut nanti terdengar kita punya aib yang kita nak ceritakan pada Allah. Dah Allah maha mengetahui, kenapa nak cerita lagi? Bukankah Allah dah tahu segala-galanya sedia kali lagi? Kenapa nak cerita lagi? Kerana nak menzahirkan tadi sifat kehambaan tadi tu. Nak menunjukkan, nak menzahirkan betapa hinanya kita tadi. Nak menzahirkan betapanya kita ni berkehendak, berhajat, bergantung kepada Allah. Bukan maksud kita berdoa memaklumkan itu kerana nak memberitahu Allah, bukan. Kerana dia telah mengetahui segala-gala sedia kali lagi. Sebelum kewujudan kita lagi telah ada dalam ilmu pengetahuan Allah. Jadi kita berdoa bukan kerana nak memaklumkan pada Allah. Kita mengadu bukan sebab nak bagi tahu pada Allah. Dah salah i'tiqad. Seandainya kita berdoa kerana nak memberitahu kepada Allah. Kita takut kalau kita tak berdoa, Allah tak tahu apa kehendak dan hajat kita. Na'udzubillah. Ini di antara pahaman yang salah dalam hati kita. Kita berdoa bukan kerana nak memberitahu kepada Allah, kerana dia telah mengetahui segala-galanya. Kita berdoa tu sebab nak menzahirkan betapa berkehendak berhajatnya kita kepada Allah tu. Jadi kita cerita. Macam mak lah, anak dengan mak, dia bukan tak tahu. Mak dia tu tahu dah yang dia tu ada masa nak makan, masa dia lapar dan sebagainya. Tapi dia minta mak juga nak manja-manja dengan mak dia. Begitulah tadi hamba nak manja-manja dengan Allah. Bukan dia berdoa tu sebab Allah tak tahu. Dia yakin Allah tahu dah. Waktu kita nak tadah tangan nak minta tu, Allah dah ada dalam ilmu Allah dah. Bahkan Allah lah yang menghendaki keluarnya perkataan-perkataan tu daripada mulut kita. Kan ke dia yang mentadbir segala-gala. Bukankah semua ni af'an Allah, kesan perbuatan Allah, kesan ta'alluq qudrat iradat Allah, kesan kebijaksanaan Allah. Kemudian apa lagi? Siapa lagi?
Orang yang diajak berzina sedang dalam keadaan dikuasa nak berzina, mampu nak berzina, tapi dia menolaknya kerana takut kepada Allah. Ni di antara golongan yang diteduhkan oleh Allah, yang diselamatkan daripada kepanasan pada mahsyar itu besok. Dan ada lagi, saya tak ingat dah. Itu di antaranya. Saya tak ingat dah. Dan setengah daripada mereka itu malaikat mereka yang wajib ketahuikan atas jalan tafsil. Selain daripada itu tadi, selain daripada malaikat yang disebutkan ke atas tadi, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Hamalatul Arsh tadi, ada lagi beberapa malaikat yang wajib ketahuikan. Makna wajib kita tahu secara tafsil. Maknanya tahu satu-satu. Nak kata tahu seorang-seorang tak kena pula, sebab dia bukan orang. Kena tahu satu-satu malaikat tadi. Mana kena tahu. Kita tak boleh tak memada dengan kita kata aku percaya ada ramai malaikat. Tak memada. Kena tahu satu persatu. Sebanyak mana? 10 orang, 10 jenis malaikat. Dan mereka sekarang ini, mana tadi? Dan setengah daripada mereka itu mereka yang wajib diketahui akan jalan tafsir mereka itu, iaitu 10 malaikat. Jadi 10 malaikat ni namanya mesti dimaklumi oleh setiap orang. Meskipun dia seorang raja, dia mesti kena tahu 10 nama malaikat ni. Meskipun dia raja, meskipun dia puteri raja, putera raja, keturunan raja, ataupun dia orang kampung biasa, ataupun dia artis, ataupun dia ahli sukan, ataupun ikut siapalah, tak pedulilah, dia jutawan, dia kena tahu malaikat ni satu-satu kena tahu. Sebab ini fardu ain. Ni fardu ain. Dia ahli maksiat, dia tak solat, dia berjudi, dia minum arak, dia kena tahu 10 malaikat ni satu persatu. 4 kepala-kepala yang dahulu, mana 4 daripada 10 sebut dah ke atas tadi tu, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, dan Munkar dan Nakir. Ni tak sebut lagi, baru sebut ni. Ada malaikat yang namanya Munkar dan Nakir. Ada malaikat namanya Munkar, ada malaikat namanya Nakir. Ada pula pendapat ulama mengatakan yang ni pun namanya Munkar Nakir, yang ni pun namanya Munkar Nakir. Tak apalah tu khilaf tu. Yang penting wajib kita beriman adanya malaikat yang namanya malaikat Munkar dan Nakir. Apa tugas dia? Soal siasat, temu duga. Temu duga roh-roh orang yang mati, tak peduli bagaimana cara mati. Mati bunuh diri, mati kemalangan, mati kebakaran, mati dalam tidur, mati digantung, mati lemas, mati kena bom, apa lagi? Mati suntik ubat, tak peduli. Semua yang mati ni akan hadapi sakaratul maut. Meskipun kita tengok pada zahirnya disuntik satu ubat, pelan-pelan mati dah. Tu pada zahir, hakikatnya dia tetap merasai menghadapi sakaratul maut. Jangan pula besok ada yang percaya, mari beli, saya ada jual kat TikTok, ubat untuk tak sedar mati. Kalau makan ubat ni, mati kita relax je, tak rasa sakaratul maut, sedar-sedar dalam kubur je. Dah semua rasa perit, pedih, dahsyatnya sakaratul maut. Apa pun cara kematian. Sebab ada orang salah faham. Orang yang mati dalam tidur tu dia kata bertuah lah, mati COVID tak peduli. Semua sakaratul maut. Sekarang kok kita salah faham kan, minta doktor suntik lah. Tolong suntik lah. Hidup pun tak guna, mati lagi baik. Mana tahu mati lagi baik, mati lagi azab lagi. Tak ada kesusahan atas dunia ni serupa dengan kesusahan selepas tak ada. Tak ada kesusahan yang dilalui oleh manusia atas dunia ni nak menandingi kesusahan ataupun masalah
yang akan dihadapi waktu dia nak mati dan selepas daripada mati. Jadi jangan kata, banyaknya masalah atas dunia ni, mati lagi baik. Kau tahu tak, mati itu masalahnya lagi dahsyat besar dia. Masalah atas dunia ni sudah dengan datangnya mati, tapi masalah selepas mati takkan sudah sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab hidup selepas mati itu tidak berkesudahan. Jangan cakap ikut sedap mulut kita. Mati lagi baik lah kalau macam ni. Kau ingat mati tu apa kan? Masalah kita sebesar mana ke, hutang ke, apa ke, gaduh laki bini ke, gaduh dengan jiran ke, gaduh dengan apa ke, masalah tak ada duit ke, masalah apa ke, mati selesai cerita tu. Makna masalah tu habis dah. Tapi masalah selepas mati ni takkan sudah sampai bila. Gapo dia lah? Bunyi apa tu? Katak ke apa? Dia kan kokek benda, kan? Okey. Sekejap lagi. Makna mati ni sama semua orang. Mati sedar, mati tak sedar, mati kemalangan, mati terperanjat, mati sakit, mati terkejut. Semuanya akan mengalami sakaratul maut. Mati tengah ibadat pun lalui juga. Mati tengah semayang pun sama. Mati dalam bilik air pun sama. Tak ada orang yang tak jumpa sakaratul maut. Sama. Semua lalui sakaratul maut. Cuma ada yang diringankan. Ada yang rasanya diringankan dengan sebab kelebihan amalan-amalan dia yang tertentu. Kita ni besok sebelum roh kita keluar daripada badan ni, Allah tunjukkan dah mana tempat kita akan kembali. Waktu roh kita belum keluar tu, nak hampir-hampir keluar, Allah akan tunjukkan. Kalau orang baik nampak dah jadi dia seronok dengan melihat kehebatan syurga itulah, seolah-olah yang membius sakaratul maut itu. Tapi sebaliknya, orang yang ahli maksiat akan ditunjukkan azab-azab dia yang sedang menanti. Itu yang resah gelisah, tak tahu nak cakap tu, nak minta tolong orang tak dengar. Tolong tak nak, aku tak nak mati. Tak ada orang dengar. Sebab orang tengok kita kaku, relax. Kita baca Yasin, Al-Quranil Hakim. Kita kata relax je arwah ni. Tak tahu kegilaan yang sedang dilalui tu saat tu. Sebab tu dipanggil sakaratul maut. Dia punya kucak-kacir nak hadapi roh keluar ni macam orang gila. Tapi tak gila, suasana keadaan tu macam gila, kacau bilau yang sangat dahsyat. Tak pernah jumpa kacau bilau segabut yang macam tu saat nak mati tu. Tapi orang yang baik-baik, Allah akan selamatkan dia. Sebab tu kita kena buat amal soleh. Mudah-mudahan Allah tolong kita saat sakaratul maut tu. Tu tak kira lagi dengan hasutan setan lagi, iblis lagi yang nak mengkapirkan kita waktu tu. Tak ada orang yang boleh selamatkan kita melainkan Allah. Kalau nak Allah tolong kita, kena ingat Allah waktu hidup. Sebab Allah dah bagi pesan dalam Quran, siapa yang lupakan Allah, Allah akan lupa pada dia. Makna lupa ni, Allah tak akan tolong dia. Pandai-pandai kaulah hadapi sakaratul maut tu, tak akan dapat pertolongan Allah. Sebagai balasan, sewaktu dunia itu kau lupa kepada Allah. Kau lupa kepada Allah, Allah bagi belas tahun, puluh tahun hidup, tapi kau lupa kepada Allah. Apa maksud lupa kepada Allah? Tidak melakukan ketaatan terhadap Allah. Yang Allah suruh dia tak nak buat, yang Allah larang dia buat. Itu maksud lupa kepada Allah. Bukan makna ingat lagi pagi, ingat Allah waktu semayang tak semayang. Bukan maksud ingat macam tu. Mengingati Allah ni dengan makna membuat apa yang disuruh, meninggal apa yang dilarang. Serta hatinya selalu mengingat kepada Allah. Lidahnya menyebut-nyebut. Bukan lidahnya menyebut-nyebut, hatinya selalu memikirkan tentang Allah, tapi kewajipan yang Allah perintah tak buat. Bukan tu. Bukan macam tu. Bukan tu yang dimaksudkan mengingati Allah. Kalau macam tu senang banyak. Duk zikir, ya Allah, la ilaha illallah daripada pagi sampai malam. Semayang tak payah.
Dah, ni kan Allah juga. Betul? Ha. Kemudian, dahsyat sakaratul maut ni. Saya dan teman-teman kawan-kawan semua akan melalui. Mak ayah kita yang dah pergi, dah lalui dah. Adik-beradik kita yang dah mati, dah jumpa dah yang nama sakaratul maut. Kawan-kawan baik kita semua dah jumpa dah. Dikhabarkan, diceritakan orang-orang yang dah mati tu semua nak balik bagi tahu. Semua nak balik bagi tahu. Yang baik pun nak balik bagi tahu balasan baik yang sedang diperolehi, asbab amal soleh yang dia buat. Yang ahli maksiat pun nak balik juga bagi tahu anak bini, nak bagi peringatan, kau janganlah buat maksiat seperti mana yang aku buat. Sebab azabnya terlalu dahsyat. Ni nak bagi tahu ni, minta izin dengan Allah, ya Allah kembalikanlah aku atas dunia. Nak bagi tahu, nak pesan dengan kawan-kawan, jangan tak mengaji, jangan tak semayang, jangan dedah aurat, jangan minum arak, jangan berjudi, jangan berdengki, jangan mengumpat, jangan berdendam. Tapi Allah tak izinkan. Yang baik pun nak bagi tahu. Nak bagi tahu balasan baik yang diterima di alam nak bagi tahu, oi kau buatlah amal macam ni sebab sekarang ni aku dalam kubur ni aku dapat nikmat yang begini. Jadi kau buatlah begini. Pun Allah tak izinkan juga. Meskipun demikian, kita dah pun tahu. Nabi dah bagi tahu lah. Nabi dah bagi tahu lah. Nak pesan, jangan buat macam tu. Sekarang ni aku tengah diazab oleh Allah sebab dosa-dosa seperti mana yang kau sedang buat ni lah. Sekarang ni dalam kubur aku tengah diazab sebab ni lah. Yang janganlah buat. Kalau Allah izinkan, jadi baik kita semua dah. Penuh surau ni. Kalau yang mati tu Allah izinkan bangun bagi tahu, penuh surau ni. Rumah taman tu semua kosong. Semua duduk kat surau ni ngaji dengar. Tapi oleh kerana tak sampai, tak berlaku, jadi apa sangatlah. Dan setengah daripada mereka itu mana tadi? Malaikat muka nakir. Jadi maknanya siapa yang mati tetap akan bertemu dengan malaikat muka nakir ni. Dia akan disoal, rohnya yang akan disoal. Meskipun tubuh badannya tak dijumpai, meskipun tubuh badannya, kulit, tulang belulangnya dah habis hancur lebur dah. Tetap akan disoal rohnya. Roh tu yang akan disoal. Roh tu yang akan rasa sakit tu. Jasad hancur dah. Jasad tak ada dah. Jasad habis dah. Kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah. Ini jasad dia pun tak berubah. Walaupun dah berbelas-belas beribu tahun. Walaupun beribu tahun. Jasad para Nabi, jasad para Rasul, jasad para syuhada, ini tak diganggu. Tidak diganggu. Allah pelihara jasad ni. Tak busuk, tak berubah. Sama seperti hari yang ditanam tu. Macam itulah keadaan ni sampai bila-bila. Itu orang istimewa ni. Orang istimewa, orang soleh, orang bertakwa, Allah Ta'ala jaga. Allah jaga, Allah pelihara dia. Sebab dia ni kekasih Allah. Allah pelihara jasad dia, tak berubah, tak rosak, tak busuk. Ulat-ulat tak makan. Allah jaga. Sebab dia mulia sisi Allah. Kalau kita nak macam tu, usahalah jadi orang soleh, usahalah jadi orang soleha. Baikilah hati kita. Bersihkan hati kita. Jangan ada hasad, dengki dengan orang. Jangan ada dendam dengan orang. Jangan buat khianat dengan orang. Jangan buat zolim dengan orang. Kemudian apa yang Allah suruh usaha buat, apa yang Allah larang usaha tinggalkan. InsyaAllah lah. Bila dah jadi kekasih Allah, tak mustahil. Kan banyak kita dengar kisah-kisah penggalian kubur. Gali semula tanah-tanah perkuburan. Ada jumpa jenazah dah puluh tahun, tak jadi apa. Rupa-rupanya orang soleh. Itu sebenarnya maknanya dalil lah tu, bukti-bukti nak bagi tahu kita mana orang yang hebat ni Allah jaga dia. Allah jaga jasad dia pun Allah jaga juga. Dan malaikat muka nakir tadi bertanya keduanya akan segala orang yang mati.
Dan malaikat Ridwan menunggu syurga, ketua penjaga syurga. Di bawah malaikat Ridwan ni ramai malaikat-malaikat lain, penolong-penolong dia lah. Dia ni ketua. Bila nak hampir kiamat besok, Allah akan perintah malaikat Jibril pergi berjumpa dengan malaikat Ridwan ni, malaikat Ridwan ni. Allah perintahkan malaikat Jibril pergi bertemu malaikat Ridwan, menyampaikan amanah daripada Allah. Persiapkanlah syurga itu. Persiapkanlah syurga itu dengan perhiasan layanan nikmat yang sangat-sangat. Persiapkanlah wahai malaikat Ridwan. Wahai malaikat Ridwan, persiapkan syurga itu. Ini pesanan daripada Allah ni. Malaikat Jibril pergi jumpa malaikat Ridwan. Persiapkan syurga itu. Sebab apa? Kekasih-kekasih Allah nak masuk dah tak lama lagi. Kekasih-kekasih Allah nak masuk dah tak lama lagi. Maka kau perhiaskanlah syurga itu, perhebatkanlah segala perhiasan dan nikmat-nikmat yang ada dalam tu. Sebab ni kekasih-kekasih Allah tak lama nak masuk dah. Lalu dia pun perhias dengan sehebat-hebatnya. Kan dia taat tadi. Dia tak buat kerja main-main. Kalau Allah Ta'ala suruh persiapkan sehebat-hebat, dia akan persiapkan syurga sehebat-hebat. Kalau dah, dia derhaka dengan Allah. Dia derhaka dengan Allah. Tu malaikat ni dia tak derhaka. Kalau Allah suruh buat sungguh-sungguh, dia akan buat sungguh-sungguh. Begitulah juga sebaliknya. Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril pergi jumpa malaikat Malik penjaga neraka. Persiapkan neraka ni dengan azab yang sangat-sangat dahsyat sekali. Sebab tak lama lagi musuh-musuh Allah nak dihumbankan dalam ni. Ahli-ahli maksiat nak dihumbankan dalam neraka ni. Maka persiapkanlah neraka ni dengan azab yang sangat-sangat dahsyat. Wal'iyadha billahi min dhalik. Moga Allah jauh kita semua daripada dihumban oleh Allah dalam api neraka walaupun sedetik. Amin ya Rabbal Alamin. Kita nak masuk syurga tanpa hisab. Kita nak masuk syurga tanpa mendahului neraka. Tapi jangan minta aja, buat sebab. Kena buat sebab lah. Di antara sebab yang menjadikan kita disinggah neraka, iaitu balik bawa dosa. Jadi kalau tak nak singgah neraka, janganlah. Kalau buat dosa, minta ampun dengan Allah. Taubat cepat-cepat, kembali kepada Allah, usaha baiki lagi. Jangan berterus-terusan. Jangan berterus-terusan. Buat dosa dah memang kita manusia. Mustahil manusia tak buat dosa. Sebab tu Allah siapkan taubat. Kerana dengan taubat tu menjadi penghapus dosa. Jadi kalau kita balik bawa dosa, tu salah kita, bukan salah Allah. Sebab Allah dah persiapkan. Kenapa kau tak taubat? Memang kau berdosa, memang kau melawan Allah, memang kau buat maksiat, tapi kenapa kau tak taubat? Bukankah Allah dah bagi tahu kalau kau taubat sebesar mana pun dosa kau akan diampunkan oleh Allah? Jadi salah kita, bukan salah Allah. Kita pergi makan kenduri, tangan kita kotor-kotor balik sampai rumah, jangan salahkan tuan rumah. Tuan rumah dah siapkan kendi, dah siapkan sabun dah. Siapa suruh tak basuh tangan? Betul? Itulah ibaratnya. Jangan salah tuan rumah. Kenapa ni awak balik tangan kotor-kotor ni? Tuan rumah dah. Pasal pula tuan rumah kata aku dah siapkan kendi. Satu meja ada 3 kendi depan mata. Kenapa kau tak basuh? Tisu ada, kendi ada. Itu salah kita, bukan salah tuan rumah. Nampak tak? Ada siapa-siapa je yang bertaubat, Allah ampunkan dosa dia. Tak peduli. Sebab rahmat Allah tu maha luas. Nak ditilik dengan dosa yang kita buat, maha luasnya rahmat Allah lagi. Maka rugilah kita. Jadi barang siapa yang tak nak singgah neraka ni, buatlah amal baik-baik. Jangan ikutkan hati yang suka berdengki, suka berendam, suka bersangka jahat, hati yang ajak kita mengumpat, memfitnah orang, mencerita dosa aib orang. Jangan. Sebab nafsu ni dia bekerjasama dengan syaitan sebab nak heret kita ke neraka. Sebab tu kalau kita ikut, kita turunkan, memang situlah tempatnya.
Orang yang mati, orang yang dihumban ke dalam neraka nanti akan digandingkan dengan syaitan, ditambat dengan syaitan dan dihumbankan dalam neraka. Sebab apa? Waktu hidup dulu dia sentiasa mengikut ajakan syaitan dan nafsu. Maka di hari kiamat besok Allah humban dengan syaitan-syaitan sekali, ikat sekali, sebab geng. Na'udzubillah. Moga Allah selamatkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan Raqib Atid. Raqib Atid apa tugas dia? Mencatat. Satu pada kanan mukallaf dan satu pada kirinya. Makna sekarang ni ada ni sungguh, bukan cerita lawak. Memang ada sungguh ni sekarang ni, duduk kanan duduk kiri ni, ada ni duduk tulis. Apa sahaja yang keluar daripada mulut kita, dia akan catat. Dia catat tak berhenti. Berdehem pun dia tulis. Ehem dia tulis. Ehem. Hehehe dia tulis. Hehehe. Sungguh kan taat tadi malaikat Allah suruh tulis apa saja yang keluar daripada mulut manusia, bukan nanti perkataan. Sebut dalam kitab sana, kalau orang sakit demam yang bersangkutan sampai dia mengerang tu, demam kuat, catat, malaikat tulis. Sungguh bukan lawak ni. Kalau dia tak catat, mana dia derha. Allah dah perintahkan tulis segala yang keluar daripada mulut. Maka dia tak peduli, semua dia tulis. Perkataan baik, perkataan sia-sia, perkataan dosa, semua dia catat. Nanti dibentangkan di hari kiamat. Tak boleh lari. Kecuali perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita ni yang kita dah taubat kepada Allah, itu dipadam. Begitulah dosa-dosa dan maksiat yang kita dah buat. Barang siapa yang bertaubat sungguh-sungguh, taubat nasuha mengikut syarat rukun, maka maksiatnya tadi semua ditutup oleh Allah nanti di padang mahsyar. Dia tidak akan membacakan kemaksiatan dia, melainkan dia hanya membaca kebajikan sahaja. Kalau kita tak nak taubat, segala dosa yang kita dah buat atas dunia ni sejak kita akil balik tu, sampailah umur kita mati tu, kita akan nanti di padang mahsyar tu disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh sekalian para nabi, para rasul, disaksikan oleh sekalian para malaikat, disaksikan oleh sekalian manusia yang berada di padang mahsyar. Akan dipertontonkan dosa kita satu persatu. Alangkah malunya. Malu di hari kiamat ni. Gugur daging-daging muka kita ni, gugur tuan-tuan. Tu malu di hari kiamat. Kalau malu di atas dunia ni, merah muka. Kalau orang tu kulit ni putih, kalau malu merah muka dengan telinga-telinga merah, malu dia. Tapi kalau malu di hari kiamat ni, gugur daging-daging kita. Na'udzubillah. Jadi, ada pun orang yang bertaubat kepada Allah, semua dosanya ditutup oleh Allah. Ditutup. Dia takkan membacakan dosa-dosa dia. Berzina, minum arak, berjudi. Dah. Sebab dah diampunkan oleh Allah. Inilah kelebihan orang yang bertaubat. Tapi kalau mati tak sempat taubat, dia akan cerita satu persatu. Dia akan cerita satu persatu. Masa itulah besok orang tercengang. Oh, atas dunia rupanya kau bukan main baik. Ini hakikat diri kau rupanya. Malu kita. Malu kita. Itulah Allah suruh taubat. Allah nak selamatkan kita kan. Allah tak nak kita malu. Tapi kita tak nak. Itu salah kita, bukan salah Allah. Dan dosa zina ke dosa apa ke, tak peduli lah. Bila dia taubat sungguh-sungguh, cukup syarat rukun, Allah ampunkan dosa. Jadilah seperti bayi yang baru dilahirkan. Dia tak akan bawa dosa balik, melainkan bawa pahala pahala sajalah. Seronok lah dia baca kebajikannya. Tak ada baca maksiat dah, sebab maksiatnya dah diampunkan oleh Allah. Dan Raqib Atid, satu pada kanan mukallaf dan satu pada kirinya, menyurat keduanya akan sekalian kebajikan dan kejahatan. Segala kebaikan yang kita buat, ditulis ni. Sekarang ni catat, mengaji, mendengar, cakap benda baik, pandang kitab, semua ditulis. Ni sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat TikTok ni, duk tulis sedang mengaji, hadir kuliah, tulis semua. Subhanallah. Agar tak ada seorang pun yang boleh nak berhujah nanti di hadapan Allah.
Tak ada. Oh, tak ada. Allah punya saksi ni subhanallah, sempurna. Dia punya saksi ni hebat semuanya, bukan seperti saksi manusia ni. Boleh disogok, boleh dirasuah. Ni malaikat dah. Dia tak main rasuah. Siapa lagi? Siapa lagi saksi kita? Selain daripada malaikat tadi, siapa saksi kita lagi? Allah dah tentulah. Dah memang tentu menyaksikan kita. Siapa lagi saksi kita? Anggota kita. Kulit-kulit kita ni saksi. Bulu-bulu roma kita ni saksi. Telinga kita ni saksi. Mata-mata kita ni sendiri saksi. Dia akan cerita apa yang dipandang atas dunia ni. Semua yang haram dia akan cerita. Aku pandang ni, aku pandang tu, aku pandang ni. Telinga ni akan cerita dengan Allah. Aku dengar perkataan ni, aku dengar umpatan, aku dengar aib orang, aku dengar fitnah orang, aku dengar benda. Semua cerita habis ni. Kulit-kulit ni pun akan cerita dulu kat dunia pernah bersentuh dengan begini, begini, begini. Semua habis. Detail habis dia cerita. Mana kita nak lari? Tak boleh lari. Satu je cara. Pesan ulama, satu je cara. Bertaubat dan jangan ulang lagi maksiat. Tu je cara nak menyelamatkan diri daripada saksi-saksi ni menceritakan kemaksiatan kita di hadapan Allah. Tu je cara dia. Tapi kalau dah, tunggulah masanya, ni semua akan cerita habis. Habis. Dulu kulit ni pernah bersentuh dengan siapa, haram ke halal ke, semua cerita habis. Kaki ni melangkah ke mana, semua cerita habis. Mata ni duk tilik ke mana, semua tulis habis, semua cerita habis. Jadi sebab tu kata ulama, kita yang buat dosa maksiat ni memang orang bebal, memang orang bodoh. Sebab apa? Buat jinayah sambil-sambil bawa betul tak? Sambil-sambil buat jinayah, sambil-sambil bawa saksi. Maknanya cerdik ke tak cerdik? Tak nak aku pandai. Tak cerdik lah kita. Bodoh lah kita. Sungguh ke tidak? Kita tak ngaku. Tak adalah bodoh sangat. Bodoh sikit je lah. Orang belajar tinggi, bodoh apa? Tak. Sebab tu belajar menghinakan diri dengan Allah. Tak payah nak puji-puji, berasa pandai, berasa baik, berasa ibadah. Tak ada. Dah memang bodoh lah. Buat jenayah, bawa saksi. Kalau orang cerdik, buat jenayah, tinggalkan saksi. Itu baru cerdik. Ini buat jenayah, bawa saksi sekali. Bukan kebodoh tu. Kan kita tak cerdik tu. Tapi kita tetap tak nak mengaku. Pandai juga. Ya Allah, tak adalah bodoh sangat. Si Anu lagi bodoh lagi. Nak banding kalau daripada aku, dia lagi bodoh beban daripada aku lagi. Aku ni kira okey lah sikit. Tu. Takabur tak habis-habis. Masih lagi nak meninggi-tinggi diri banding orang lah. Macam mana kita nak jadi baik? Selagi ada takabur tu dalam diri kita, kita tak akan jadi baik. Sebab tu kena buang. Sebab tu Nabi kata, selagi ada takabur dalam diri, meskipun sebesar biji sawi, kau takkan dapat masuk syurga. Sebab takabur ni yang menghalang kita daripada sifat-sifat baik tadi. Tak nak mengaku bersalah, tak nak mengaku maksiat, tak nak mengaku bodoh, nak mengaku, nak puji diri, akulah yang baik, akulah yang soleh, aku yang bertakwa, aku ni. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu ilmu tauhid ni, ilmu tasawuf tu di antara peranan nak mengajar kita supaya menjadi hamba yang senantiasa menghinakan diri dengan Allah. Sebab kalau tak hina pun Allah tahu yang kita hina. Kalau tak mengaku pun memang Allah tahu kejahatan kita. Habis dah. Habis dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu ba'da. Mudah-mudahan Allah bagi kita ilmu yang bermanfaat, yang berkah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua, memimpin kita semua, anak isteri kita semua, keturunan kita, adik-beradik kita, anak isteri kita, keturunan kita sampai kiamat. Mudah-mudahan sentiasa dalam bimbingan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dipilih oleh Allah menjadi tetamu-tetamu Allah, duduk dalam majlis ilmu, sukakan majlis ilmu, seronok dengan ilmu, sabar yang tinggi, sangka baik dengan Allah, harap dengan Allah, takut dengan Allah, malu dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita, sebab kita perlukan masa nak membaiki diri kita. Seolah-olah kalau Allah bagi kita ni 1000 tahun pun kita ni tak boleh lagi nak baiki.
Tapi kita harap dengan belas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, berilah kesempatan kepada kita semua untuk berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki diri kita zahir dan batin sebagai persiapan bekalan untuk kita bertemu Allah. Musafir yang takkan kembali, musafir seorang diri. Kita bila mati ni kita musafir seorang, jalan seorang, tak ada orang teman. Melainkan yang teman kita tu sama ada amalan jahat ataupun amalan baik. Itulah peneman kita nak balik akhirat tu. Bini tak ada, laki tak ada, anak-anak tak ada, guru tak ada, murid tak ada. Kita hanya diteman dengan amal kita. Sama ada yang teman kita amal baik ataupun yang teman kita amal maksiat tu je. Jadi sekaranglah kita usaha doa banyak-banyak, minta tolong dengan Allah. Kita sedar kita lemah, kita tak ada daya upaya, minta kepada Allah, bagilah taufik, bagi taufik ya Allah, bagi pertolongan ya Allah. Aku tak kuat ya Allah, aku tak kuat nak lawan hawa nafsu. Ngaku jujur. Aku ni suka tengok benda haram ya Allah, tolonglah lepaskan aku daripada bala ni ya Allah. Tu bala sahabat, maksiat yang kita buat ni bala. Maksiat yang kita buat ni musibah. Bala ni bukan sahaja panas, hujan, banjir, kebakaran. Ya, itu juga bala. Tapi tak bahaya. Tapi bala yang nama maksiat ni sangat bahaya. Kenapa kita minta tolong kepada Allah selamatkan kita daripada bencana, banjir, panas, kemarau? Kenapa kita minta tolong kepada Allah? Tolonglah ya Allah. Kalau panas mintalah hujan, kalau kebakaran padamkanlah kebakaran, kalau lemas selamatkanlah. Kenapa kita tahu pandai minta tolong dan pandai berusaha menyelamatkan diri kita daripada bala tadi tu, yang namanya kebakaran, banjir dan sebagainya? Kenapa kita tak berusaha bersungguh-sungguh melepaskan diri kita daripada bala maksiat? Betul ke tidak? Cuba kita fikir baik-baik. Sebab dua-dua ni namanya bala, namanya kecelakaan. Tapi kenapa yang kecelakaan dunia kita pandai usaha lagi? Kenapa kecelakaan maksiat kita tak pandai lagi? Kenapa tak minta tolong dengan Allah? Bukankah Allah yang memiliki segala-galanya? Jadi minta tolong dengan Allah. Ya Allah, aku ni sedang dibala dengan maksiat ya Allah. Aku suka tengok benda haram, lidah aku suka cakap benda kotor-kotor, hati aku suka berhasad dengki. Tolong selamatkan aku, bagi taufik ya Allah. Aku tahu dah benda ni tak elok, benda ni jadi asbab walaupun aku semayang kau benci kepada aku. Aku tak nak kau benci aku ya Allah. Aku nak kau redha pada aku. Maka tolonglah aku, selamatkan diri aku, buang benda-benda yang menjadi asbab kau benci kepada aku ni. Aku tak nak ya Allah. Minta sungguh-sungguh lah. Sujud dalam solat tu, sujud yang terakhir tu, boleh doa dalam hati. Ni kalau abang-abang ni, pakcik-pakcik ni, makcik-makcik ni, waktu 2-3 pagi bangun tu, solat tu, itu lagi lah waktu mustajab, yang sangat-sangat dekat dengan Allah. Maka doa, ya Allah tolonglah. Jangan lupa doakan saya. Jangan lupa doakan saya, anak bini saya, ibu bapa saya jugalah. Wallahu a'lam. Jadilah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.